Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Hari ini kamu akan belajar bahasa Melayu yang bertajuk Imbuhan Apitan Kata Kerja bersama-sama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, apa kata kita terus saksikan paparan yang akan dipaparkan sebentar lagi. Ini ialah jenis apitan. Ya, apitan yang pertama, apitan kata nama. Yang kedua, apitan kata kerja. Dan yang ketiga, apitan kata adjektif. Ya, cikgu ulang balik. Ya, ada 3 jenis apitan, iaitu apitan kata nama, yang kedua apitan kata kerja, yang ketiga apitan kata adjektif. Baik, mari kita saksikan paparan seterusnya. Baik, apitan kata kerja. Hari ini kita akan belajar apitan kata kerja. Baik, mari sama-sama kita saksikan. Apitan kata kerja ialah di-kan, men-i dan di-i. Ya, cikgu ulang balik. Di-kan, men-i dan di-i. Mudah nak ingat kan? Ada 3 sahaja, iaitu di-kan, men-i dan di-i. Okey, seterusnya. Baik, ini adalah contoh ayat bagi apitan kata kerja. Yang pertama, pencuri memasuki rumah hartawan itu semalam. Jadi apitan kata kerjanya ialah me-i. Senang nak ingat kan? Baik, yang kedua, Radin Hafizah mewarisi harta peninggalan ayahanda dan bondanya. Jadi apitan kata kerja di sini ialah me-i. Ya, mewarisi, apitan kata kerjanya ialah me-i. Baik, seterusnya. Yang pertama, ayah sedang membaiki kereta. Jadi imbuhannya ialah mem dengan i. Baik, yang kedua, Syafiqah mempelajari ilmu mempertahankan diri. Jadi imbuhan di sini ialah mem dan i. Baik. Yang ketiga, kita hendaklah mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Jadi imbuhan di sini apa dia? Men dan i. Baik, yang keempat. Yang keempat, ayah menghadiahi Lydia sebuah jam tangan. Oh, bestnya dapat hadiah jam tangan. Kan? Jenama Bonia. Wow, bestnya. Jenama Bonia kan mahal kan? Jadi ayah menghadiahi Lydia sebuah jam tangan jenama Bonia. Jadi imbuhannya ialah meng dan i. Mudah tak ingat? Baik, yang kelima, kita hendaklah mengenali asal-usul bangsa kita. Jadi imbuhannya ialah meng dan i. Dapat bezakan kan? Imbuhan kata kerja. Ya, ini ialah ayat jenis pasif. Baik, seterusnya. Mari pula kita saksikan paparan yang diberikan ini. Imbuhan kata kerja di-kan. Ya, tadi meng-i, kan? Mem-i, meng-i, men-i. Nampak Sekarang di-kan. Okey. Baik, bentuk pasif bagi men-i. Tadi aktif, yang ini pasif. Bila ada di dan kan atau di, i, itu ialah bentuk pasif. Kamu kena ingat yang ini. Baik, fungsi apitan kata kerja di ialah membentuk kata kerja transitif pasif.
Contoh bentuk kata kerja aktif men-i dalam bentuk pasif di-i adalah seperti berikut. Mari kita saksikan contohnya. Baik, yang aktif. Kata kerja aktif. Mempelopori. Ada mem dan i. Jadi bentuk pasifnya ialah dipelopori. Di-i. Nampak kan? Meyakini, pasifnya ialah diyakini. Mengotori, bentuk pasifnya ialah dikotori. Baik, seterusnya mari kita saksikan pula paparan apitan kata kerja. Kita saksikan sini. Ini ialah contoh bentuk kata kerja aktif men-kan dan pasif di-kan. Tadi di-i, ini di-kan. Baik, aktif kata kerja aktif memberikan, mem dan kan. Mem dan kan. Jadi pasifnya ialah di-kan, diberikan. Menafikan, me dan kan. Kata pasifnya ialah di dan kan, dinafikan. Kata kerja aktif menggambarkan. Menggambarkan. Jadi pasifnya ialah digambarkan. Baik, mentranskripsikan, verb dipasifkan, ditranskripsikan. Baik, menghapuskan, bentuk pasifnya ialah dihapuskan. Nampak ya? Bila ada di dan kan, itu ialah bentuk pasif. Ada mem dan kan, mekan, mengkan, itu adalah bentuk aktif. Baik, mari kita saksikan pula apa paparan yang akan diberikan. Apitan kata kerja di-i. Contoh yang pertama, gerakan menuntut kemerdekaan negara itu dipelopori oleh kaum bangsawan. Jadi, imbuhan apitannya ialah di-i. Yang kedua, orang-orang kampung diyakini oleh pegawai daerah tentang projek baharu itu. Jadi, imbuhan di-i, diyakini. Baik, nombor 3, selepas hujan, bilik darjah kami dikotori oleh tanah lumpur. Jadi, imbuhan di. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita saksikan pula paparan yang diberikan ini. Baik, paparan yang diberikan ini ialah apitan kata kerja di-kan. Baik, yang pertama, mari kita saksikan fungsi apitan kata kerja di-kan. Baik, fungsi apitan kata kerja di-kan ialah membentuk kata kerja transitif pasif. Kata kerja transitif pasif ialah kata kerja yang disertai oleh objek dan ayatnya berbentuk pasif. Kata kerja transitif pasif menggunakan imbuhan di. Ini kena ingat betul-betul ya. Baik, contohnya yang pertama, ayat pertama. Bersama-sama surat ini disertakan borang peraduan teka kata. Disertakan di-kan. Baik, yang kedua, kenyataan itu dinafikan oleh orang tuanya. Di-kan. Baik, yang ketiga, rasuah cuba dihapuskan oleh kerajaan. Dihapuskan, jadi di-kan. Ada imbuhan apitan di-kan. Jelaskan? Baik, seterusnya mari kita saksikan pula contoh apitan kata kerja. Baik, beran, contohnya ialah berjatuhan, berguguran. Ini contoh supaya kamu jelas, faham. Jadi kamu tidak silap lagi apabila menggunakan apitan kata kerja. Jangan silap lagi, okey? Baik, berkan, bercontohnya bertilamkan, berlantaikan. Baik, di-i, didahului, dihargai. Di-kan, dipendamkan, diserahkan. Contohnya. Baik, diperi, diperingati. Diperkan, diperlakukan, diperdengarkan. Baik, kean, kehujanan, kebasahan. Jelas
Baik, seterusnya mari kita saksikan pula contoh apitan kata kerja. Baik, kehujanan, kebasahan. Merasai, melukai. Baik, mekan, melakukan, melukakan. Nampak ya? Melukakan. Sakit tau. Membaiki, memberkati. Memkan, membukakan, membantutkan. Ya, ini contoh. Ya, boleh buat apa? Kamu boleh bagi contoh lain lagi. Ya, memperingati. Okey? Boleh jelas? Boleh ikut terus? Baik, seterusnya mari sama-sama kita buat latihan. Pilih kata kerja yang sesuai. Baik, dah sedia ke belum? Kita nak sama-sama buat latihan. Boleh kan? Okey. Baik, yang pertama, Alex sedang bermain ke atau termain bola di padang? Mana satu betul? Alex sedang memainkan ke atau bermain atau termain? Termain bola, tak sengaja main bola. Di padang. Mana satu jawapan yang betul? Okey? Betul ya. Bermain bola di padang. Baik, yang kedua. Puan Halimah sedang dicuci atau mencuci atau pencuci pakaiannya. Puan Halimah sedang buat apa? Dicuci, mencuci atau pencuci pakaiannya? Mana satu yang betul? Ya, pandai. Memang pandai ya. Baik, mencuci. Baik, yang ketiga. Semua penonton menonton, ditonton, bertepuk tangan apabila persembahan di pentas itu tamat. Semua apa? Senang je jawapan ni. Mesti dapat jawab. Kan? Apa dia? Ya, betul. Penonton. Baik, seterusnya nombor 4. Pokok bunga itu ditanam atau menanam atau tanamkan oleh ibu. Mana satu betul? Pokok bunga itu ditanam, menanam, tanamkan oleh ibu. Mana satu? Ya, pandai. Memang pandai. Ya, pokok bunga itu ditanam oleh ibu. Baik, yang kelima, Sheila amat meminati, peminat, berminat penyanyi itu sejak kecil lagi. Mana satu jawapan betul? Meminati ke, peminat ke atau berminat penyanyi itu sejak kecil lagi? Apa dia? Meminati ke peminat? Sheila amat peminat penyanyi itu. Tak betul tu. Tak tepat. Apa jawapan dia? Okey? Tak dengar? Betul. Sheila amat meminati penyanyi itu sejak kecil lagi. Baik, yang keenam, walaupun kalah dalam pertandingan badminton itu, Sani tidak pernah berputus ke terputus asa. Mana satu betul? Ya, ini kita biasa dengar. Ya, tak mungkin kamu buat silap sebab dia biasa bercakap tentang perkataan ini. Berputus asa. Pandai. Baik, yang ketujuh, Amberlin telah dilantik ke, melantik ke, terlantik? Terlantik, tak sengaja dia lantik. Tiba-tiba dia jadi pengawal ketua pasukan bola keranjang sekolahnya. Mana satu betul? Tak sengaja, ya, tiba-tiba dah terlantik. Datang-datang sekolah dah terlantik. Mana satu betul? Ya, betul. Dilantik. Pandai. Ya, tahniah, pandai. Baik, yang ke-8, sesiapa yang berminat menyertai melawat lawatan dilawati itu, sila beritahu guru kelas. Ya, pandai. Memang pandai. Lawatan. Yes, betul semua. Baik, seterusnya kita tengok ya, soalan 1 berdasarkan gambar 1. Baik, anjing liar itu buat apa? Mengepit, menjamah atau menggonggong seketul tulang. Anjing liar itu buat apa? Ya, biasa anjing menggonggong.
Baik, yang kedua, Haji Osman kecewa kerana ditipu ke, ditegur ke, disapa, dikunjungi. Dia rasa kecewa tau. Ni kecewa. Takkan dikunjungi rasa kecewa. Disapa rasa kecewa. Takkan. Jadi apa dia? Pandai ditipu oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. Baik, soalan 3 berdasarkan gambar 2. Dagu Datuk luka terkena pisau semasa dia buat apa kat janggut dia? Dia buat apa? Apa dia? Mencabut? Cabut janggut? Tak tepat. Menebas tu menebas rumput. Ni janggut nak tebas. Tak boleh, tak tepat. Apa dia? Pandai mencukur. Baik, soalan keempat. Puan Hafsah dan anak-anaknya sering apa nenek tua yang tinggal di kampung itu? Sering? Pandai. Betul. Menziarahi. Wah, cikgu rasa seronok ya, sebab kamu semua dapat menjawab dengan tepat. Baik, kita tengok pula soalan kelima. Ya, soalan kelima berdasarkan gambar 3. Baik, pekerja wanita di restoran menjual sate itu sedang buat apa ni? Dia sedang buat apa? Daging pada lidi. Kan? Biasa kita makan kan? Kita makan macam tu sate kan? Jadi biasanya pekerja dia akan buat apa kat lidi tu? Apa dia buat? Meraut, memasuk, menjolok, mencucuk. Mana satu betul? Kalau meraut, macam ni meraut kan? Meraut lidi. Kalau masuk, macam mana masuk rumah? Masuk dalam bilik, masuk dalam kotak, masuk dalam beg. Ni lidi dia buat macam ni. Nampak? Apa jawapan yang betul? Pandai ya, mencucuk. Baik, soalan ke-6 sama-sama kita saksikan. Baik, Encik Ramli sedang buat apa? Ya, siapa Encik Ramli ni? Encik Ramli seorang deklamator yang sering diundang untuk buat apa puisinya? A. Mengalunkan, B. mendendangkan, C. menyanyikan, D. mempamerkan. Baik, Encik Ramli seorang deklamator yang sering diundang untuk apa pada puisi dia? Baik, jawapan yang tepat ialah mendendangkan puisi. Ya, baik. Soalan ke-7 pula. Ya, berdasarkan gambar 4 ni. Ya, tengok murid ni dia buat apa kat piala? Dia buat macam tu kan? Piala dia. Jadi, piala kebanggaan juara pertandingan bola sepak itu ya diangkat oleh para pemain atau disambut oleh para pemain atau dijulang oleh para pemain atau dipegang oleh para pemain. Jawapan yang paling tepat apa dia? Piala. Ya, biasa kalau piala tu macam tu, dia buat apa? Pandai. Jawapan yang paling tepat ialah dijulang. Baiklah, tahniah kepada kamu semua kerana telah berjaya menjawab jawapan yang tepat. Baik, cikgu bagi 5 bintang kepada kamu semua kerana telah berjaya menjawab jawapan yang tepat tadi. Tahniah semua. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Ya, sekian. Selamat maju jaya. Terima kasih.